Setiap penceritaan kisah seram berdasarkan kisah benar dan dari sumber internet yang sahih. Ianya bertujuan hanya untuk perkongsian dan hiburan. Hai geng, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak guys sebab sudi untuk tengok video kali ni, dan aku harap korang yang tengah tengok ni sudikan stay tune sampai habis untuk dengarkan kisah yang aku nak kongsikan ataupun nak ceritakan kepada korang dalam video kali ni. Dan kepada korang yang baru tengok Faiz Cerita, baru yang mengenali Faiz Cerita ni, salam perkenalan buat korang aku ucapkan. Dan aku harap korang yang tengah tengok ni semuanya berada dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang baik. Apatah lagi sekarang ni kita berada di dalam bulan Ramadan, dan aku harap korang semua yang tengah tengok ni dapat menjalani ibadah bulan puasa ni dengan keadaan yang sihat, keadaan yang cegas. Sebab yalah, kita berpuasa setahun sekali kan. Jadi tak salah pun untuk kita lebih bersemangat untuk menjalani hari-harian kita lah di dalam bulan Ramadan ni, untuk supaya lebih bertenaga. Baiklah guys, dalam video kali ni aku nak kongsikan dengan korang satu kisah seram juga, yang di mana kisah ni dikongsikan daripada seorang lelaki yang kata dia pengalaman yang menyeramkan ni berlaku ke atas diri dia. Sewaktu tu dia ada menetap dekat sebuah rumah sewa. Kisah dia macam ni guys. Apa yang dia beritahu, permulaan kisah dia ni, dia dipindahkan tempat kerja. Asalnya dia menetap di Kuantan, dan disebabkan dia kena transfer oleh syarikat, dia terpaksalah berpindah. Sebab kata dia projek dia dengan company lama dah habis. Jadi bos dia ni melamar dia untuk pindah ke HQ. Dijadikan cerita, dia dapat sebuah bilik sewa tau, di sebuah apartmen yang terletak di kawasan Ceras Selatan. Kisah yang aku nak kongsikan ni adalah sebuah kisah yang dikatakan pengalaman ini dah lama dah berlaku, di mana kisah yang terjadi ke atas diri dia ni berlaku ketika waktu tu seminggu sebelum apabila negara kita mengalami lockdown. Jadi seminggu sebelum nak lockdown tu, inilah yang terjadi ke atas diri dia. Dia ni antara penyewa yang terawal. Sebelum dia masuk dekat rumah tu guys, ada jugalah beberapa penyewa yang lain, tapi disebabkan waktu ketika tu kan nak lockdown, jadi penyewa-penyewa yang menetap dekat rumah tu masing-masing nak balik ke rumah masing-masing. Ada yang nak balik kampung masing-masing. Kiranya diorang tak naklah duduk dekat rumah sewa tu dalam proses lockdown. Masa tu dia tinggallah seorang diri dekat rumah tu. Bila dah duduk seorang diri dekat rumah tu guys, dia kata bosan. Yelah, seorang diri kan, tak tahu nak buat apa. Lepas tu yelah, macam tak ada teman nak berbual apa semua ni. Jadi dia hubungi tuan rumah, dia nak minta izin. Dia nak bawa adik dia untuk duduk dekat rumah sewa tu sekali. Disebabkan dia kata dekat dalam rumah tu kemudahan dia tidak begitu banyak ataupun selesa. Antaranya dia kata dia cuma ada tilam bujang. Korang tahulah tilam bujang ni memang muat-muat untuk seorang je kan, taklah besar sangat. Dia angkatlah tilam tu, bawalah ke ruang tamu dekat rumah tu untuk dia tidur dengan adik dia. Adik dia ni ada tersedar tau waktu tu tengah-tengah malam. Adik dia ada ternampak satu sosok tubuh nenek kebayan guys. Penampakan yang dia nampak tu duduk dekat sebelah peti ais. Dan dia bagi tahu disebabkan dia dengan adik dia ni dua-dua ada masalah dengan rabun. Apa yang adik dia cerita tu dia macam menidakkan lah. Dia macam jelah sebab adik dia rabun, dia pun rabun. Jadi dia anggaplah apa yang adik dia nampak ni macam salah tengok ke, halusinasi ke. Yelah, sebab dah terjaga tengah malam kan. Tambah pula ada masalah dengan penglihatan yang tidak begitu sihat. Dia cakap lah, engkau salah tengok ni kan, engkau salah pandang ni, mungkin engkau hayal ke apa ke, sebab baru terjaga daripada tidur. Sebab dia buat macam tu juga guys. Dia kata dia nak elakkan rasa takut. Sebab adik dia duduk dekat rumah tu tak lama. Adik dia tak dapat nak teman dia lama-lama lah. Jadi kalau dia mengiyakan apa yang adik dia cerita tu, takutlah dia guys kan. Jadi dia macam menidakkan lah. Dia tak nak ikutkan sangat apa yang adik dia cerita tu. Nanti yelah, dah dia duduk seorang-seorang pula, nanti dia pula yang takut. Lepas adik dia dah keluar daripada rumah tu, selang beberapa bulan ada dua penghuni baru yang sewa bilik dekat dalam rumah tu juga. Ada dua penyewa perempuan yang dia kata dalam berusia 20-an macam tu, masuk kat dalam rumah tu dan mereka menyewa bilik di belakang. Disebabkan penyewa baru ni tadi agak friendly, dia pun selalu lepak jugalah dengan penyewa perempuan dua orang ni. Selalu borak-borak, share-share cerita. Ada satu malam tu, salah seorang penyewa perempuan tu yang dia namakan Z. Dia menamakan Z je lah sebab dia tak ingat nama dia apa. Jadi kita panggil Z je lah. Z ni bagi tahu dia, Z ni boleh nampak makhluk gaib.
Dia dengar je lah apa yang Z ni cerita, tapi dia malas macam nak percaya sangat. Macam yelah, macam beria sangat lah kan. Dia macam dengar tak dengar je lah macam tu. Tapi entah macam mana tiba-tiba si Z ni bagi tahu, dia ceritalah dekat yang lelaki ni tadi, dekat rumah kita ni ada penunggu tau. Dan penunggu tu seiras nenek kebayan. Nenek kebayan ni dia selalu duduk bersebelahan dengan peti ais dekat dapur. Dia jadi macam terkejut lah. Dia teringat yang yelah adik dia kan pernah terjaga, lepas tu bagi tahu dia yang adik dia ada ternampak macam ada susuk tubuh nenek kebayan dekat sebelah peti ais kan. Sama dengan cerita apa yang Zack ni bagi tahu. Selama ni dia kata sementara dia nak tunggu penyewa baru masuk, rupa-rupanya dia kata bukan dia keseorangan rupanya. Dia ditemani dengan penunggu yang ada dekat dalam rumah tu guys. Tapi sepanjang dia nak tunggu penyewa baru masuk tu, dia kata tak adalah kena apa-apa gangguan dan tak pernah nampak apa-apa lah. Kata si Zack ni tadi, apa yang dia beritahu penunggu yang seiras nenek kebayan tu tak mengganggu pun. Dia cuma sekadar nak menumpang sahaja. Sejak hari tu dia kata, setiap kali tengah malam bila dia terjaga nak pergi tandas je, confirm dia kata meremang. Dan automatik dia teringat cerita Zack ni tadi, adik dia tadi, yelah pasal nenek kebayan tu. Dia tak kisah sangat lah pasal nenek kebayan tu. Mula-mula je lah dia rasa macam risau juga. Tapi yelah bila dia tak ada kena apa-apa gangguan, kisah tu pun dia biarkan berlalu macam tu je, dia abaikan. Sebab dia kata dia dengan penyewa perempuan tu pun dah duduk dekat rumah tu selama 2 tahun. Selepas dah 2 tahun, si Zack ni tadi dengan kawan dia, dengan yang perempuan lagi seorang tu, mereka pun berpindah ke tempat lain, keluar daripada rumah tu. Ada pula penghuni baru yang masuk, di mana mereka ni, penyewa ni lelaki lah. Mereka masuk dalam rumah tu, mereka menjadi berganti lah. Mereka lah yang duduk dekat bilik belakang tu, di mana bilik yang Zack ni tadi duduk tu, penyewa yang perempuan tu, mereka duduk situ. Nama kedua penyewa lelaki ni pun dia tak berapa ingat, tapi dia namakan yang seorang ni A, yang seorang ni B. Dia memang agak rapat dengan penyewa yang baru masuk ni. Sebab yalah masa tu dalam musim lockdown lagi. Jadi memang banyak menghabiskan masa bersama dekat rumah, melepak, berbual dan sebagainya. Ada satu malam tu dia kata, penyewa yang berdua ni tadi, dia ajak yang abang ni tadi, yang ni lah, yang kongsikan kisah ni, ajak lepak dekat ruang tamu. Sambil-sambil lepak tu bolehlah temankan mereka ni tengah buat assignment dekat ruang tamu. Mereka bertiga lepak dekat ruang tamu masa tu sampai pukul 1 pagi. Yang lelaki ni tadi, dia bagi tahu dekat A dengan B ni, dia dah mula terasa ngantuk. Jadi dia kata dia nak lelap lah, nak tidur dekat sofa, dekat ruang tamu tu. Dan dia bagi tahulah nanti bila korang dah siap kerja, dah siap assignment, dah settle semua, korang jangan lupa kejutkan aku nak masuk tidur dalam bilik. Dia macam dah serik lah nak tidur dekat ruang tamu seorang-seorang. Sebab sebelum ni kan dia masuk kan dia tidur seorang-seorang. Lepas tu dengar pula adik dia cakap macam tu, penyewa Zack tu cakap macam tu dulu kan. Jadi dia dah serik lah. Jadi dia berharap sangat lah kan yang A dengan B ni dah siap kerja, tolong kejutkan dia lah untuk masing-masing masuk bilik tidur. Dia pun terlelap dan tertidur sambil ditemani oleh A dengan B ni. Dia tengah-tengah tidur, dia terkejut daripada tidur. Kira macam terjaga lah daripada tidur. Posisi dia tu menghadap ke dapur, menghadap ke bilik belakang tu. Bila dia terpandang dekat ruang belakang tu, kat dapur tu, dia ada terdengar bunyi pergerakan. Bunyi macam seakan-akan macam bunyi kriuk, macam bunyi yang ada sedang memanjat katil si A ni. Malam tu dia memang ingat dan jelas. Dia ingat pakaian si A ni, pakaian si B ni, baju warna apa dia pakai. Dia memang ingat. Walaupun dia kata mata dia ada masalah sikit kan, penglihatan tak begitu jelas ataupun rabun kan, tapi dia memang ingat lah figura bentuk badan A dengan B ni, baju apa, corak macam mana. Waktu dia terjaga tu kan, dia ada terpandang ruang belakang tu, dia ada ternampak si A ni tengah pegang tombol pintu bilik dia lah macam tu, tengah pegang sambil memandang tepat dekat arah dia ni tadi, dengan satu renungan yang sangat-sangat mengerikan guys. Macam satu renungan yang macam pegang pintu bilik kan, macam dia pandang dekat lelaki ni macam ni. Macam satu renungan yang menakutkan jugalah. Apa yang dia nampak waktu tu pada A, pakaian lain. Lepas tu pula dia nampak yang B tu pun berada dekat situ juga dalam keadaan yang pelik. Lepas tu baju dia pun tak samalah macam yang dia melepak tadi tu, sebelum dia terlelap tadi ni. Bila dia dah nampak A ni, dia nampak pula B ni, dia macam nak sahkan ni lah, sebab dia ada rabun, jadi dia tak nak salah sangka kan.
Dia tenung juga dekat apa yang dia nampak ni lah, yang dia sangkakan ni. Dia kecilkan mata dia. Sebab dia kata kalau dia kecilkan mata dia ni, mungkin penglihatan dia lebih jelas sikit. Sebab dia kata dia nampak si A ni, lepas tu B pun tenung dia memang sangat lama. Bila dia tenung je yang A dengan B ni, dia kata memang dah start meremang lah. Sebab tenungan diorang tu satu tenungan yang menakutkan dan berdiri je, tak bergerak langsung. Sampai sekarang ni bila dia teringat, memang meremang lah dia kata. Tak boleh lupa kejadian tu. Lepas tu tiba-tiba dia dengar pintu bilik air dibuka. Korang tahu siapa yang keluar? Si A tu keluar guys daripada pintu bilik air tu. Memang dia terperanjat lah kan. Baru je ni dia nampak si A tu tengah pandang dia sambil pegang tombol pintu. Lepas tu tak lama kemudian ada pula A lagi seorang keluar daripada pintu bilik air. Lepas dia dah nampak si A tu keluar daripada pintu bilik air, dia pandang balik dia ke arah pintu tu yang dimana dia nampak tenungan tadi tu kan. Dah tak ada dah hilang. Lepas si A keluar daripada bilik air, dia dah ternampak yang dia ni dah terjaga kan. Dia pun datang lah bagi tahu, yang dia bagi tandas. Lepas tu dia nak kejutkan lah yang ni tadi untuk bangun tidur kat bilik. Dia terus bangun guys, masuk dalam bilik laju-laju, sambung meremang dalam bilik. Esok paginya dia ceritalah dekat A dengan B ni apa yang berlaku waktu dia terjaga tu. Lepas kejadian tu, dan A dengan B pun dah tahu apa yang dah berlaku, diorang dah tak tidur lagi dekat ruang tamu. Lepas tu dia bagi tahu dalam pukul 12 je masing-masing dah masuk dalam bilik. Jadi itulah geng kisah yang aku nak kongsikan dalam video kali ni. Apa penilaian korang untuk kisah kali ni geng? Aku harap kalau korang ada apa-apa pandangan yang sudi untuk korang share kan, korang boleh komen je nanti dekat ruangan komen. Ataupun kalau korang ada pengalaman secara ringkas korang nak kongsikan, yelah, mungkin ada di antara korang yang tengah tengok ni pernah duduk dekat rumah sewa ke, mengalami benda-benda yang seram lebih kurang macam ni ke. Dan kalau korang masih ingat, korang nak kongsi, korang boleh komen je. Aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lah untuk korang yang sudi tengok. Dan segala kelemahan, kekurangan, aku nak minta maaf banyak-banyak geng. Tapi aku akan cubalah perbaiki sedaya upaya untuk memberi yang terbaik lah buat korang yang tengah tengok ni. Yalah, sebab korang sudi support, sudi tengok, sudi like dan komen. Aku tak dapat nak berjasa kebaikan korang guys. Aku hanya mampu mendoakan korang agar korang sentiasa sihat selalu, dimurahkan rezeki dan panjang umur, bahagia bersama keluarga masing-masing. Amin. Jadi geng, aku harap korang stay tune untuk support. Pada yang baru tengok ni guys, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Dan jangan lupa juga untuk klik button notifikasi yang ada dekat situ untuk korang dapat tahu update-update terbaru daripada Faiz Cerita. Jadi geng, kalau korang ada pengalaman-pengalaman kisah-kisah seram yang korang nak kongsikan, kisah-kisah misteri yang korang rasa macam boleh kongsikan, korang boleh emailkan je di Faiz Cerita. Aku nak minta tolong dengan korang, stay tune, stay support Faiz Cerita. Kita jumpa dalam next video, insyaAllah. Assalamualaikum.